Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali kita merofakkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, kerana dengan keberkatan serta rahmat Allah Ta'ala kita dapat bersama-sama dalam satu rumah Allah Ta'ala. Dengan salatnya, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, dan disulami dengan majlis ilmu, mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala itu diberikan kepada kita orang yang sayang, cintakan majlis ilmu. Terima kasih kepada Tuan Imam Surah Al-Hidayah Taman Langkawi. Jawatan kuasa muslimin dan muslimat, kali pertama saya mai kena ikut WIS. Senang cerita. Sebab tak pernah mai, dia kena ikut WIS. Surau Lempi dah, ni tak pernah mai. Kali pertama dijemput. Walaupun kekerapan masuk ke Pulau Langkawi, tapi surau ni kali yang pertama saya mai. Mudah-mudahan ini adalah perkenalan kita. Mudah-mudahan nama saya pendek saja, tak ada Muhammad. Nama saya Firdaus bin Cik Ros. Umur tak tua sangat, muda sikit. Lagi setahun lagi cukup 40. Maknanya lagi 3 series. Muda lagi ya. Kalau saya selalu pakai baju sekolah menengah, kira masih lagi remaja. Jadi tak ada masalah lah. Tu kata rezeki saya lah kan, jadi nampak muda. Kalau masuk umur 40 pun masih steady lagi. Dia jadi macam umur 30. Kalau masuk 50 jadi macam 40. Kalau ayah tak boleh kata apa lah. Tu keistimewaan saya. Jangan tiru, memang original macam ni. Macam mana? InsyaAllah ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tajuk tak diberikan kepada saya, jadi saya pukul sama rata lah noh. Tajuk apa yang keluar tu lah noh. InsyaAllah. Baik, saya teringat ayat Allah Ta'ala yang selalu kita sebut, selalu kita ingat, kita pun tahu maksud dia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pernah sebut dah ayat tu? Tahu dah ayat tu? Tahu kan ayat tu? Ingat tak? Ingat. Tapi apakah maksud Allah Ta'ala bagi tahu dalam kalam tu? Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya solatku. Sebab itu bila sebut qul inna salati, solat, sebab Allah Ta'ala menekankan solat ini merupakan tiang agama. Asas agama adalah solat. Solat merupakan satu benda yang kita tengok hari ini, menurut kajian 90% orang tak semayang. Ni kajian ni. Ramai tak? Ramai. Kita sendiri boleh nampak dengan mata kita sendiri. Maghrib duduk pergi mana lagi? Maghrib duduk tak mana lagi? Duduk tak mana tak apa lagi. Kita semayang maghrib sampai habis kuliah, semayang isyak kelak, nampak dia lagi tang tu. Pun ada. Betul tak? 90% betul. Sebab apa penekanan yang pertama, inna salati, sesungguhnya salatku. Hujung kali ayat Allah Ta'ala kata apa? Hujung sekali. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala.
Berapa ramai yang tak sembahyang. Berapa ramai yang memisahkan antara solat dengan akidahnya, dengan ibadat dengan akidahnya. Dia memisahkan. Maksud saya, dari segi akidah dengan ibadah, dia sembahyang. Tetapi soal aurat itu nombor 2. Sembahyang tak? Dia sembahyang, tapi aurat itu dia dengan Allah Ta'ala. Solat dia wajib dia buat, seolah-olah memisahkan antara dua benda ni, sedangkan dua-dua duduk dalam satu benda. Dia tak boleh terpisah. Kita pergi pasar raya, di mall contohnya, betul, cukup waktu semayang, dia semayang. Sebelum dia semayang, dia pakai seluar ketat, baju ketat, tak pakai free hair contoh, ya, ataupun dia tak pakai ketat, dia tak pakai tudung, free hair. Bila solat dia pakai telekung, cukup komplit. Bila keluar daripada solat, dia make up balik, dia buang balik kain telekung dia. Betul tak? Dia memisahkan, seolah-olah benda tu tak boleh disekalikan. Itulah golongan sekular, liberal, yang masuk sikit. Tu antara dia uslub dia, pendekatan dia, cuba untuk menjauhkan kita dengan ibadat solat. Allah turunkan kefarduan solat ketika mana Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan. Sebelum tu Allah tak suruh pun lagi solat kepada Nabi, untuk umat Rasulullah lah, bukan umat Nabi yang sebelum, untuk umat Nabi kita. Sebab yang sebelum itu Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW membawa umat dia untuk beriman kepada Allah Ta'ala, wa nusuki, ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah ni apa dia? Bukan saja solat. Ni majlis taklim ni juga ibadat. Yang para sahabat dengan Rasulullah senantiasa duduk dalam majlis taklim, mendengar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi satu persatu riwayat-riwayat yang Nabi nak cerita, apa yang dia nak cerita, apa yang dia nak habaq tentang umat yang akan datang. Banyak cerita, hadis-hadis sebut, sayati zamanun, akan datang satu umatku ke atas umatku, akan datang. Nak abang kata apa? Umat yang akan datang itu banyak yang baik dan banyak juga yang buruknya. Antaranya Nabi habaq, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman ke atas umatku, ala ummati yafirru minal ulama, ramai daripada kalangan mereka itu lari daripada alim ulama, tak bersetuju dengan pendapat alim ulama, para fuqaha. Bila mengeluarkan pendapat sekian-sekian tak boleh, ada komen. Apa pasal nak waktu ketika mana ada mufti wilayah, kalau tak silap saya, tentang isu burung legenda, ada tak dengar khabar? Apa mufti kata bahawa orang yang mengukir patung tersebut boleh tak boleh? Kita belajar binatang-binatang, ataupun kita mengukir benda yang boleh dihidupkan, boleh tak boleh? Kita mengaji. Jawab tak apa. Saya pun orang Langkawi juga. Boleh tak boleh? Dari segi sudut hukum, dari segi sudut pelancongan, memang boleh lah. Sebab kita nak income, nak menarik pelancong. Dari segi sudut hukum, tak boleh. Sebab replika itu dibentuk seperti mana binatang hidup. Dia tak cacat. Sebab tuan-tuan boleh tengok dalam riwayat, sebab di akhirat nanti burung tersebut dia akan minta nyawa dengan kita. Betul tak? Ada dengar tak? Betul. Mufti hanya bagi tahu. Kata ada yang reka sampai burung tu boleh terbang sendiri. Pandai dia buat teknologi lah. Boleh dia buat, boleh bagi burung tu boleh hidup, terbang. Lepas tu pelancong tak mai, Langkawi tak maju dah. Sudut hukum dia membicarakan tentang persoalan, isu yang dilontarkan tentang soalan binatang yang diukir. Apa komen kita? Tu. Macam mana ibadah kita nak diterima oleh Allah Ta'ala?
Yafirru minal ulama wal fuqaha. Lari daripada alim ulama, lari daripada ahli fuqaha. Kita bukan faqih tara manapun. Mereka yang lebih mengetahui tentang hukum hakam. Dia dah habaq, ni tak boleh, ni boleh, ni harus, ni sunat, ni wajib, ni haram. Memperjelaskan isu yang dilontarkan. Betul kata Nabi. Betul kata Nabi, berlaku saat zaman kita. Bukan saya kata. Nabi kata. Maknanya apa yang berlaku hari ini reality. Tadi kita sebut apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadatku, solatku, ibadatku, hidupku dan matiku lillahi ta'ala. Tetapi dengan ibadah tersebut kita tengok Nabi kata apa? Orang lari daripada alim ulama. Tak mau dengar alim ulama. Tak mau dengar tak sependapat dengan dia. Dia reject. Dia kata macam-macam. Fayabtalihumullahu ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan turunkan 3 ujian, 3 bala. Apa bala daripada Allah Ta'ala? Yang pertamanya, yakhruju minad dunya bighairi iman. Yang pertama apa dia? 3 perkara yang Allah Ta'ala akan turunkan bala. Ujian. Dia ada ujian. Lepas ujian, dia ada musibah. Di sebalik musibah, Allah akan turunkan bala. Selepas bala, Allah akan turunkan azab. Sebab itu ujian yang kita terima setiap hari yang berlaku dalam hidup kita, ujian itu kita sedar dengan tak sedar je. Sedar dengan tak sedar. Ujian yang kecil kita tak sedar. Tapi bila Allah turunkan ujian yang besar, barulah duk cari Allah Ta'ala. Dulu tak pernah kena COVID. Bila kena COVID, betul tak? Diduga dengan pelbagai macam, anak bini pun mati, mak kita mati, ayah kita mati. Kita kata tak? Kita kata. Kita kata kat kerajaan, kat KKM, itu cerita lain. Tapi kita kata tu, asasnya kita kata dekat Allah. Asasnya kita kata dekat Allah. Sebab apa? Virus itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Yang Allah ciptakan, yang Allah hantar kepada kita. Angin adalah makhluk Allah Ta'ala. Yang kita duk rasa dalam ni, dalam ekor ni, angin yang kita duk rasa, udara yang kita sedut adalah merupakan makhluk Allah. Berapa ramai yang kekurangan oksigen akibat kena pandemik COVID-19 yang memerlukan gas tambahan. Allah bagi kepada kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, hari-hari boleh menghidup udara. Bila Allah ambil sedikit udara nak uji kita, tercungak-cungak, napas, sak boleh, sak tak boleh, memerlukan oksigen tambahan. Sebab apa? Allah bagi kemudahan, Allah bagi nikmat. Hampa tak semayang, aku pun bagi. Hampa tak mau puasa pun Allah Ta'ala bagi. Kita pergi buat maksiat pun Allah bagi. Allah bagi nikmat. Rezeki yang Allah bagi, sama ada sumber yang haram juga merupakan rezeki. Rezeki jangan kita tafsirkan rezeki itu benda yang halal je. Buah pelam jiran kita pick out sekilo 2 kilo pergi jual dekat pasar malam tepi jalan. Kita untung. Rezeki tak? Rezeki kan? Boleh jual tak? Boleh lah. Ada untung tak? Untung berapa? Untung berapa? Bukan untung sikit. Untung lebih daripada 2 kali ganda. Boleh tak kita terima duit tu? Boleh lah. Hukum dia? Baru haram. Cerita dia. Maknanya semua tu boleh lah. Rezeki, ya rezeki. Tapi rezeki yang tak halal, yang diharamkan, ya Allah Ta'ala tak redha. Habis tu kita sebut tadi, wa nusuki, solatku, ibadahku lillahi ta'ala. Ni yang Allah Ta'ala bagi tahu ni. Benda yang kita kadang-kadang kita buat kepala tahu lah. Kemas kita. Ingat selagi mana Allah tak uji kita, jangan kita kata kita ni kemas. Aku semayang cukup 5 waktu tak pernah miss, setiap waktu. Sedekah aku setiap pagi. Sedekah apa ya? Subuh. Sedekah apa ya? Allah yang pagi masuk apa? Sedekah subuh lah apa panggil? Tak pernah ni miss. Hari Jumaat aku duk bagi 100 setiap Jumaat. Betul tak betul tak tahu.
Dia sembang kemas ha? Nak bak kata ngaji Quran, oh sehari aku khatam 30 juzuk. Ada sini. Kalau ada kira tarah wali ya tu. Contoh baca Quran, baca tafsir, oh kemas. Selagi tapi jangan kita kata demikian rupa apabila selagi mana kita tak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saya nak bagi nampak ujian Allah taala. Tengah sembahyang kan, dulu mana ada aircon, suruh pakai jenis kipas besi tu. Lah ada jual lagi kan. Allahu akbar, baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar, rukuk tiba-tiba terkeluar daripada poket dia warna purple. Warna purple, tahu tak purple? Apa dia? Nah, tahu pun 100. Nah, keluar 100. Agak-agak waktu rukuk dia tu, dia fikir apa? Nampak? Dia nak ambil, dia baca tak? Tasbih tu. Dah. Pasal apa? Dia fikir duit. Allah uji keluar yang 100, dia tak keluar RM1. Dalam poket poket baju dia ada 100 dengan RM1, tapi yang keluar duit 100. Tak apa lagi. Tiba-tiba kipas angin tu dia pusing-pusing, tala kena dekat dia, tang kaki dia, tiba-tiba terbang duit 100 tu pergi dekat Tok Bilal sebelah. Terbang pergi dekat Tok Bilal sebelah, duduk tang bawah kaki dia. Agak-agak dia tengok tempat sujud ke, relin tang mana? Tang mana nak relin? Dia relin tang duit. Waktu tu dia baca apa? Nak ambil macam mana? Fikir. Kita pula jemaah duk tanya dalam hati. Pasal apalah tu imam lama sangat rukuk kali ni? Ke ada jemaah yang lewat sampai nak tunggu dia main takbir tu baru kita nak i'tidal. Tapi dah terlalu lama sangat duk risau sami Allahu liman hamidah. Tak ada kita nak tasbih, tak ada kita nak sami Allahu rabbana walakal hamd, tiba-tiba rukuk dah, apa dah sujud dah. Sujud tengok kali-kali tak ada dah duit tu. Agak-agak sujud dia tu macam mana? Fikir duit. Allah uji tak? Allah uji. Selagi mana Allah tak uji, kita takkan kata kita ni hebat, kita ni dah beriman kuat. Allah uji dengan demikian rupa. Allah uji kita hebat macam mana pun, waktu kita sesema ayat hingus turun tak mana? Hidung. Kita boleh buat kerja tak? Kuat tang mana pun kita, hingus Allah cipta hingus turun lah. Kita sok-sek tak selesa. Kuat macam mana pun kita, Allah bagi sakit gigi, kerja pun tak boleh buat. Nampak? Tu nak kata selagi mana hang jangan kata hang hebat. Hang jangan kata hang ni kuat beriman. Selagi mana aku tak uji hang jangan kata. Anda uji baru aku tahu iman hang macam mana. Para sahabat diuji. Allah uji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi seorang sifat dia penyabar. Orang baling najis dekat Nabi marah tak? Nabi tak marah. Orang baling najis dekat kita, waktu kita nak keluar rumah, marah tak? Nabi pasal apa tak marah? Bila selalu najis dibaling oleh jiran sebelah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari jiran tak baling lah. Bila tak baling, Nabi kata, pasal apa kawan ni tak ada ni? Dengar rupanya tak sihat. Dia pergi ziarah lelaki tu. Ziarah perempuan lelaki tu kata, Wahai Muhammad, dia kata, aku duk kata kat hang macam-macam, aku duk baling macam-macam najis kat hang. Bila aku sikit hang main ziarah pasal apa? Tetapi Nabi menunjukkan akhlaknya dengan perbuatan. Dia ziarah lelaki tadi, dengan keadaan itu menyebabkan dia terus mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh tak kita menyerupai seperti Rasulullah? Jauh kita dengan Rasulullah. Kita kata kita sayang Rasul, nak ikut cara Rasul, nak berkhidmat seperti mana Rasul. Tak dapat buat semua, sekurang-kurang buatlah sedikit. Tapi apa yang sedikit yang kita buat, yang kita praktikkan yang sebenarnya. Ketika mana Rasulullah dilahirkan, itu sebab Allah Ta'ala lantik Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatal
lil alamin. Allah jadikan Rasulullah ketika mana duduk dalam keadaan puak-puak bangsa Arab yang jahiliyah. Betul? Jahil. Duduk dalam kepompong tu. Kita kalau keluar-keluar hidup dalam keadaan masyarakat macam tu, agak-agak kita terikut tak? Terikut tak? Terikut. Tapi Allah lindung Rasulullah. Sebab apa? Illa rahmatan lil alamin. Kerana Rasulullah lah Allah berikan rahmat kepada penduduk bangsa Arab ketika itu. Abu Lahab, Abu Jahal kan nak bunuh dia. Sebab Rasulullah lah Allah berikan peluang kepada mereka untuk pindah berhijrah ke atas agama Allah dan Rasulnya. Kita pernah dengar sirah-sirah yang sebelum Nabi-Nabi yang sebelum. Bila Nabi ajak beriman, mereka tak mau beriman, kata macam-macam. Betul? Allah turunkan bala azab on the spot. Betul? Tak ada dah masa-masa hang nak beriman. Tapi zaman Rasulullah rahmatan lil alamin, bagi masa untuk bertaubat. Sama juga dengan hari ini, kita juga merupakan umat Rasulullah. Kita tak semayang, tak mau semayang, buat macam-macam. Tetapi Allah masih lagi bagi masa yang terlalu panjang untuk kita bertaubat kepada Allah. Sebab Allah nak kita masuk syurga sebenarnya. Hang jahat macam mana pun, mencuri macam mana pun, isap dadah macam mana pun, peragut macam mana pun, masuk penjara keluar penjara macam mana pun, Allah nak kita masuk syurga. Allah nak juga kita masuk syurga sebenarnya. Sebab Allah tahu kita ni siapa dia. Allah yang jadikan kita. Ketika mana remaja, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jalan ketika itu, nampak seorang makcik tua, nenek tua. Jalan bawa bakul makanan lah, senang cerita, baru pergi beli dekat pasar malam. Nabi sampai Nabi nak tolong nenek tu. Nenek, saya nak tolong nenek angkut bakul ni ikut sampai ke rumah. Di sepanjang perjalanan itu Rasulullah ketika itu, Nabi ketika itu tak berkata apa-apa pun kat nenek tua tu. Tak cakap apa. Tetapi di sepanjang perjalanan tersebut, nenek tadi duk kata macam-macam. Duk cerita macam-macam. Tahu tak cerita apa? Ni, wahai anak muda. Ni, nenek nak cerita ke anak muda ni. Dekat tempat kita ni ada seorang lelaki yang kita cukup benci, cukup meluat, cukup perendakan puak-puak ni untuk menyembah sana nak menyembah sini. Nama dia Muhammad. Aku cukup meluat dengan dia, aku cukup benci dia di sepanjang perjalanan. Nabi tak kata apa. Kita lah kalau tolong makcik tua tu, dia kata tang kita, kebetulan tu kita agak-agak macam mana? Ish. Dia takkan. Sebab perjalanan tu panjang. Kita lebih kurang mungkin lah kita ambil sekilo lah. Jarak dia sekilo pun kalau duk kata-kata tu agak-agak tak sampai rumah. Bawa diri lah. Lepas tu masjid tanya pasal apa nak? Tak ada apa. Tapi Nabi sabar, Nabi diam sampai di tempat apa ni, sampai rumah nenek tadi. Barulah nenek tu tanya, wahai anak muda yang cukup baik hati, siapakah nama anak muda? Nenek tu kata apa? Nenek tak dengar lah, ulang kali lagi. Dah tua lah, dia kata telinga tak apa nak clear, dia kata. Nah, dia ulang balik, nama aku adalah Muhammad. Agak-agak apa reaksi makcik tadi, nenek tadi? Tak faham. Nenek tu kata apa? Kalau beginilah yang diperkatakan oleh orang-orang di sekeliling, tapi aku melihat di kau ini di sebaliknya. Ketika itu juga nenek tua tu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nampak cara Nabi? Macam mana kita tak sayang kepada Rasulullah, tak pernah tengok Nabi, tak pernah berjumpa dengan Nabi, kenapa kita boleh ikut apa yang Nabi suruh? Sebab akhlak Nabi tadi, cara Nabi tadi, rahmat Allah turun. Sebab tu kita boleh ikut. Tapi hari ni kita tengok ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Bila sampaikan benda yang Nabi bawa, depa ulama ni bukan cakap ikut kepala dia. Dia bercakap apa yang bersandarkan pada nas.
Masalahnya daripada kalangan kita juga ada yang jahil. Jahil murakab pula, buat kepala tahu. Pandai pun pandai. Dulu bila kena COVID, pandemik COVID-19, nah, masjid-masjid nak ditutup, marah orang surau. Tutup power dah. Marah orang masjid, tak boleh nak main sembahyang. Orang nak komen macam-macam, duk entam macam-macam. Bila SOP tu dilonggarkan, boleh buka. Hak komen tu mana dah? Mana? Dia syok tu. Dia syok. Ini yang Nabi marah sebenarnya. Dalam keadaan ni, saya nak tanya ibu-ibu dan ayah-ayah. Andai katalah Rasulullah adalah dia turun di Masjid Al-Hana lah. Ataupun dia turun dekat JT Kuah pukul 12 tengah malam ni. Agak-agak nak pergi tengok tak? Nak pergi tak saya tanya ni? Contoh. Bukan turun betul. Jawab je. Jangan takut. Bukan turun betul. Contoh, kalaulah dia ada ketika ini, dia turun dekat JT pukul 12 tengah malam, kita nak pergi tak sambut dia? Kita nak pergi pasal rindu ke dia. Tapi kalau Nabi tengok keadaan kita, umat dia hari ni, agak-agak dia seronok tak? Dia seronok tak? Sedih, kecewa yang amat. Saya ceramah Isra' Mi'raj pada tahun 2020, tahun lepas, ketika mana dia buka sekejap, apa ni, SOP tu kan, dia longgak sekejap. Bawah Yayasan Dakwah Islam Malaysia di Kawasan Utara, sebab saya panel Yadim, salah satu penceramah panel Yadim. Saya pergi di Seradang, di apa, CCRC. Pernah dengar CCRC? Tempat orang geng dadah duk pukul kat situ. Satu Malaysia duk tang tu. Saya pergi, kebetulan waktu tu pengarah Yadim pun ada, pengarah CCRC pun ada, macam AADK lah. Tapi dia bukan AADK, di tempat memang kalau kita ambil dadah dan sebagainya akan dihantar di sana. Sini ada tak pernah pergi sana? Kok keluar balik kan tak ada? Kan nak pergi? Saya nak telefon. Saya pergi sana, tak apa lagi. Kita bombam tak apa. Keluar daripada tu makan. Biasalah lepas makan, kebetulan hari sebelum tu ada khutbah Jumaat. Tajuk dia berkenaan dengan peratusan. Peratusan dia kata 124,000 kalau tak silap saya. Kelebih daripada tu, mengatakan statistik tahun 2020 menyatakan bahawa dadah orang Melayu kita saja. Orang Melayu kita saja 124,000 kalau tak silap saya. Dadah. Saya tanya dia betul ke? Dia kata betul. Pengarah tu kata betul. Ustaz nak tahu tak? Yang kita, Ustaz duk ceramah tadi tu, kan, 200 orang student, 200 student. Ustaz tahu tak? 99% orang kita. 200 orang tu 99% orang kita. Maksud dia faham tak? Berapa? 199 adalah orang kita, seorang je Cina. Kemas lah tu. Kita mau macam tu lah. Biar ada carta. Nak abang kata apa? Dengan dadah. Yang masuk dalam tu umur yang paling tua, saya tanya ketika itu, tahu umur apa? Umur 53. Ada dalam tu. Hak paling muda tak silap saya umur 17 ke 18 tahun. Duduk di situ. Allahu Akbar. Sedih tak Rasulullah? Nabi cukup sedih. Kalau Nabi ada ketika ini, Nabi cukup yang teramat sedih. Sebab itulah bala Allah Ta'ala ini turun bukan disebabkan benda lain, disebabkan kerana sikap kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga hamba Allah Ta'ala. Kita bukan reti apa. Kita semayang pun kadang-kadang Allah, cari sana cari sini, pakai seluar semayang Jumaat, kita tengok semayang Jumaat kita pakai kain. Ada yang jenis pakai seluar jin. Seluar jin kan jenis bukan straight cut, orang panggil apa, slim fit kah? Jenis slim fit tu, dia punya pinggang dengan cawat tu rapat tau. Rapat. Bila semayang tu nampak pusat. Bila rukuk tu, sujud nampak apa? Nampak punggung. Nampak tak percaya makcik-makcik, ibu-ibu pi waktu Jumaat di belakang. Nampak baling guli. Nak abang kata apa? Tetap dia semayang, tapi bak hukum hakam, dia rasa aku dah semayang, cukup. Nabi sedih tak? Nabi sedih. Sebab apa? Kita buat kepala tahu.
Sembang kemas, mengaji tak mau. Sedangkan majlis ilmu merupakan majlis yang cukup Nabi suka. Nabi dengan para sahabat sentiasa bertaklim, selalu bermajlis ilmu. Kita selalu lari-lari tak mau dengar ulama-ulama ni. Masalah tu Nabi kata apa? 3 benda. Allah Ta'ala bagi kita 3 benda yang Allah Ta'ala akan turunkan. Yang pertamanya dia kata apa? Yang pertama, Allah akan yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Allah akan letakkan dalam sesebuah negara itu seorang pemerintah yang zalim. Berlaku tak kat kita? Fikir ni tak ulah pun tak parah, pakai tahu dah. Betul tak kata Nabi? Betul. Maknanya apa yang berlaku hari ini, Nabi cerita 1400 tahun lebih yang dulu akan datang tu, maknanya benda tu berlaku saat hari ini. Benarlah kata Rasulullah. Macam tu juga Rasulullah pernah berkata, akan akhir zaman itu, kiamat itu bakal akan hampir tiba di negara Arab sendiri. Akan berlakunya pembunuhan antara kabilah, antara adik-beradik, putra-putra kerajaan Arab Saudi. Lah kita duk dengar macam-macam. Duk dengar tak? Ke tak dengar? Saya dengar. Sebab saya bawa jemaah umrah. Saya selalu pergi sana. Kita dapat information. Macam-macam kita dengar. Orang-orang Arab, bangsa Arab ni faham ni nak kapak kita ya. Nah, kalau berlaku pembunuhan salah seorang putera Arab Saudi, maka betul lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat. Betul lah. Yang berlaku baru-baru di Riyadh ke di mana? Pada 17 Oktober jatuhnya malam 12 Rabiul Awal kan. Perasmian apa tau? Yang dibuat mega di sana, international boleh masuk, Mat Saleh boleh masuk, gelek sana gelek sini, tarian bulat-bulat apa semua tu. Betul tak berlaku? Terjadinya pada bangsa Arab ketika itu. Betul lah kata Rasulullah. Tanda-tanda kiamat dah nak dekat. Apa preparation kita? Apa persediaan kita? Wa nusuki wa mahyaya, hidup kita. Apa persediaan kita, bekalan kita? Semayang. Semua orang semayang. Lalu semayang kita, adakah kita betul-betul semayang lillahi ta'ala? Kita baca Quran, betulkah kita baca Quran tu lillahi ta'ala? Kita ambil ayat semayang tadi, adakah lillahi ta'ala? Kita ambil semayang untuk syarat sah semayang saja. Ambil ayat semayang, betul tak? Sebenarnya yang penting tu apa dia? Bukan syarat sah semayang tu, solat kita tu. Semayang kita sebelum tu nak kena berasih. Berasih tu bukan setakat zahir sahaja. Berasih tu mesti ala luar dan dalam. Berasih luar dengan kita ambil ayat semayang, dengan menggunakan ayat yang nak itu pada zahir, pada batin dia apa dia? Apa yang kita ambil tu kita kena faham. Sama dengan solat, kita angkat takbir, kita semayang 5 waktu, kita faham tak tentang solat? Sahabat sampaikan kena bunuh disebabkan solat. Tak sedap. Sampai terburai perut dia ketika mana solat. Ditikam oleh Abu Lulu'ah. Sedap-sedapnya dia bukan minta ayak, dia minta ayak, tapi anak dia bagi ayak, dia bukan nak ayak minum, dia nak ambil ayak sembahyang pasal dia tak sembahyang lagi. Nampak tak? Nak abang kata solat tu begitu penting sampai tahap tu lah. Tu ibadat dia. Ibadat dia. Ibadat kita, sedekah contohnya. Datang tabung, contoh datang tabung masjid hari Jumaat ataupun tabung surau ke, mai dalam tu tiba-tiba tolak-tolak sampai depan kita. Kita bawa 2 keping, satu duit RM1, satu duit RM50. Nak buah berapa? Nak tengok je apa ada nak bagi RM50. Pasal apa nak bagi RM1, pasal apa tak bagi RM50? Jawab. Jangan risau. Jangan ubah pendirian anda. Pasal apa kita tak berbuah 50? Sayang lagi. Guna yang lain lagi. Jawapan tu bagus lagi. Agak-agak lah selepas keluar daripada masjid, agak-agak terguna tak duit yang kita nak beli tadi? Kita dah RM1 dah. Kita kata nak beli benda lain, tiba-tiba mana duit 50 aku tadi?
Tak ada. Cari mata. Cari mata. Nak salah siapa? Nak kata apa? Kata tadi nak beli barang tadi, maksudnya 50 itu bukan hak kita, hak orang lain. Ada orang curi, rezeki dia lah, hak dia. Tapi dia dengan Allah Ta'ala, ni Allah uji kita tu. Tang sedekah, keikhlasan kita nak buat ibadat kita tu sebelum kita mati. Wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Di mana? Tu sebab Nabi kata apa tadi? Yang pertama tadi apa dia? Pemerintah yang zalim. Habis kita. Dulu di mana? Di Siam ke di mana? Hak tentera-tentera tu bunuh orang Islam tu sampai diikat tu kan. Kalau jadi tu di Malaysia macam mana? Walaupun kita tengok puak-puak Cina, puak-puak non-Muslim menghina Rasulullah, menghina tentang keadaan Rasul, tentang agama Islam. Betul tak? Orang Islam pula, kita punya orang pemimpin pula backup pula. Nampak tak tanda-tanda? Benda ni bukan kita berkena isu politik hang punya pasal, tapi nak abang apa yang Nabi habang, benda yang berlaku. Nabi juga berpolitik, tapi berpolitik cara Nabi, kena ikut berpolitik cara Nabi. Hari ni masalah sekarang ni, orang tersebut, kita ni berpolitik ke bermain politik? Rasulullah berpolitik ke bermain politik? Berpolitik. Kita hari ni bermain politik ke berpolitik? Main politik. Kata nak ikut Rasulullah, tapi kenapa dalam bab politik tak ikut Rasulullah? Sunnah Rasulullah terlalu banyak. Kita pakai kain pelekat. Contoh, kain pelekat kita pakai. Kita pakai kain pelekat ke kanan ke kiri contoh, ataupun kiri ke kanan, atas masing-masing. Dia punya lah kali dia punya pelipat duk tang mana? Betul? Betul? Tak betul kan? Cuba tengok dalam kitab riwayat Tirmizi tentang Syama'il Muhammadi, cara Nabi berkain. Rupanya itu cara Nabi. Rambut panjang, sunnah Nabi. Betul? Tak mau belah. Khaimah. Saya belah, cuba nak belah Ustaz, tak mau panjang Ustaz. Pasal apa? Akak mati, akak mempui, tak mau naik. Kawan saya seorang PKP kan lama, tak boleh buka kedai gunting rambut, dia taruh panjang. Dia lalu pergi sediakan kain baju, dia tak pakai baju, dia sediakan luar rumah. Bila sediakan luar rumah, dia cerita ni, ada jiran tu tanya, Ida, hang tak pakai baju kah? Bini dia nama Ida, dia nama Manan. Masa ada keluar tak pakai baju, style orang lelaki memang dia tak pakai baju, rambut panjang. Awak pelik sangat Ida ni, kali-kali nampak misai. Khawatir dengan fitnah tersebut, dia kerak rambut. Dia kata, Ustaz tak beraya Ustaz, takut fitnah. Pasti orang sangka dia perempuan. Cuba buat tengok. Sunnah Nabi. Cara sunnah Nabi minum pun ada cara dia. Cara Nabi tidur pun ada. Kira nak abang kata banyak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak Nabi sedih. Bila pemimpin itu dalam keadaan kezaliman itu berlaku, tandanya apa? Dia betul. Saya akan datang zaman itu, zaman akhir zaman. Apalagi yang Rasulullah kata, iaitu mereka mati dalam keadaan tidak ada iman. Yang tu yang kita cukup takut. Kita tahu tak kita mati dalam keadaan macam mana? Tahu tak kita mati dalam keadaan mana? Tak tahu. Kita beriman ke, kita tak beriman? Saat kematian kita, pernah dengar tak satu cerita? Seorang perempuan pelacur mati masuk syurga. Pernah dengar tak cerita tu? Pasal apa dia masuk syurga? Saya suka tanya, saya tak mau cakap seorang-seorang. Saya bila itu, saya tanya. Ada respon tu maksudnya Alhamdulillah. Bagi minum? Anjing. Malam ni bagi minum. Mana tahu masuk syurga? Pasal masuk syurga? Pasal kena tokok dengan anjing mati. Masuk syurga. Pasal apa? Dia seorang pelacur, apabila datangnya seekor anjing yang dalam keadaan kehausan, dia bagi minum.
takdir Allah Ta'ala dia mati. Malaikat nak ambil dia masuk dalam neraka. Allah Ta'ala kata apa? Stop, wahai malaikat. Masukkan dia dalam syurga. Malaikat tanya pasal apa? Pasal saat kematian dia. Dia buat apa tadi? Kita nampak anjing tang pintu pagar tu. Buat apa? Kalung, punggai. Betul tak? Nak abang kata anjing ni kita takut ke dengan anjing? Saya nak tanya lah. Risau lah. Takut lah. Dia risau je kan. Tapi anjing tak tokok kita kan. Ada yang tokok. Dia selalu anjing ni, setahu saya, kita lari boleh diligan kan. Kalau kita duduk situ diligan tak? Tak kan? Cuba try malam ni. Tadi saya tu pernah try saya bawa anak saya ronda pergi dekat Allahu Akbar di Bukit Lembu, Pedawang. Bawa ronda, saya pergi rumah adik-beradik belakang tu, tengok dia baru nak naik homestay dia. Turun-turun bunyi anjing. Daripada depan. Nyalak tang kita. Tengok tek kenok lah, betina. Nak ngorak kita kau tahu lah kan. Dia main saya tengok dia buat tak tahu. Saya tengok dia tengok saya. Dia pergi tang situ. Dia pergi tang ni. Kita tengok dia. Saya tengok dia balik. Kan? Bukan tengok saja, kena baca jugalah. Tak baca lagi tokak kita juga. Kita kena tahu anjing ni. Kalau seorang tak apa, masalah bawa anak. Nak lari tak mana? Kan? Bacalah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tahu ayat tu? Cuba baca kau nak dengar. Tu dia kata tahu. Tahu tak ingat. Tahu Ustaz. Baca tengok. Wala tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dah baca innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tentang Nabi Sulaiman kan dia ada power dengan makhluk-makhluk termasuk jin. Dia boleh perintahkan menyelam dalam dasar laut. Tu ayat tu apa? Simple. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada kaitan dengan Ratu Balqis ketika mana kerajaan Raja Sulaiman ketika itu dengan Ratu Balqis. Okey, apa itu? Baca dia duduk pergi sana duduk pergi sini. Kita pun tak tahu. Dalam hati kata tak takut. Dalam hati jangan ada timbul rasa takut. Kita buat tak tahu. Dia tak ikut. Try buat malam ni. Kalau berjaya tu, maknanya amalkan. Try pergi jumpa anjing tu. Mana ni? Tengok. Innahu min Sulaiman. Dia bunyi rasa hilang ayat tu. Pasal apa? Baru ingat malam ni. Pipi nak test ilmu, pipi tak jadi. Dia kata, Ustaz serena tak mau buat dah. Nak abang kata apa? Ilmu tu kena amal, InsyaAllah. Sebab tu benda tu boleh amal, tak ada masalah. Nak abang kata apa? Itulah ayat Allah Ta'ala merupakan mukjizat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Ada penawak dan ada syifa'. Syifa', penawak dan juga rahmat. Baca, buka sini, baca bismillah pun tak parah. Jangan duk kata ustaz kami tak kerti ustaz nak tahu ayat la ilaha illallah. Bismillah tu ayat dia lah tu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itulah ayat Quran juga. Boleh lah. Masalah bila embuih tu, masalahnya dia boleh pakai kena rokok. Orang minta ayat tawak, dia pergi embuih. Bila minum tu, awak meliu. Bismillah adalah kalimah Allah Ta'ala. Baca dengan yakin. Ayat ni sifat dia hidup. Kita sambil duduk cakap, benda yang tak elok, dia akan masuk dalam molekul-molekul ayat ni. Dia akan merubahkan sifat ayat tersebut. Kalau kita baca ayat Al-Quran, dia akan merubah molekul ayat tersebut dengan izin Allah Ta'ala. Sebab itulah hadis Nabi tadi. Akhir zaman nanti manusia itu ketika itu mati dalam keadaan tidak ada iman. Seorang lelaki yang mati ketika mana peperangan, tadi seorang perempuan pelacur. Seorang lelaki yang mati ketika mana peperangan, bila dia nak dimasukkan dalam syurga oleh malaikat, Allah Ta'ala kata apa? Keluarkan dia masuk dalam neraka. Pasal apa? Cuba ingat balik pasal apa? Ingat cerita tak? Pasal apa? Dia mati bukan kerana Allah. Dia mati sebab kerana apa? Bila aku mati, nama aku akan disanjung-sanjung. Kaum kerabat aku akan mendapat nama. Sebab dia lah anak kepada dia.
Maksudnya mati, dia mati bagus dah, tapi mati bukan kerana Allah Ta'ala, maka dihukumankan masuk dalam neraka. Mana yang kita kata mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Nak tahu orang tu mati dalam keadaan su'ul khatimah ataupun mati yang baik, Allah kata apa? Kalau aku suka dekat dia, dia pesan dekat malaikat, wahai malaikat, hang kena cakap juga hang suka dekat dia. Habaq kepada penduduk langit, kata suka dekat si fulan. Dan habaq kepada penduduk bumi, suka kepada si fulan. Pernah tak kita tengok orang-orang alim yang mati? Tengok tak ramai tak orang? Sebab apa? Betul kata Allah Ta'ala, aku kata suka kat dia, aku cinta dia, aku sayang dia. Penduduk langit pun kata, kita pun kata suka kat dia. Tu kita tengok bila orang alim yang mati, kita cemburu. Kita kena cemburu. Sebab kita tak tahu adakah mati kita jadi macam dia. Orang yang mai tu sebab apa? Allah kata. Bila Allah kata, automatically manusia akan berduyun-duyun nak pergi ziarah dia, membaca doa untuk dia. Ini kata Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahu mati kita macam mana. Mau tak mati macam tu elok-elok? Mau tak? Kita pun tak tahu kita ni macam mana. Tak semestinya orang yang mati itu dalam keadaan baik itu adalah ustaz. Bukan ustaz boleh tak masuk syurga? Boleh. Siapa sini yang nak masuk neraka angkat tangan? Nak? Ha? Oh, dengar macam nak tadi. Tak mau. Semua nak masuk syurga. Tapi mana? Mana? Kalau nak sebut mana tu, ada pula Imam An-Nawawi kata dalam kitab Nasyaikul Ibad yang dinukilkan perkataan dari Imam Hasan Al-Basri, 6 perkara hatinya rosak. Antaranya apa dia? Dia sering buat dosa, dengan dosa itu dia akan terampun oleh Allah Ta'ala. Dia buat dosa, dia minta ampun, dia buat dosa, dia minta ampun. Dia tahu confirm Allah Ta'ala ampun dengan dia. Tu salah satu tanda hati dia rosak. Ada rezeki, dia tak bersyukur. Dapat rezeki tak syukur. Alah sikit. Ada tak kita? Contohlah, dapat sikit, bersyukur ke tak? Saya tanya, syukur tak? Syukur tak dapat, cuba try dapat tengok. Nak kata apa? Nampak? Sebab apa? Dia punca daripada hati. Dia tak pernah bersyukur. Dapat, dia tak pernah bersyukur. Sedangkan yang sedikit itu, orang pergi mengaikan nelayan, ada kawan sebelah, sampan dia sebelah paru. Ya awak dia tak dapat sekok tu, apa siapa dia dapat banyak. Nak kata apa? Akan dia hantar saka apa ni? Ada orang kita tahu saka ni. Betul tak? Benda realiti. Bersyukurlah rezeki yang hari ni 2 ekor besok rezeki dia tu mungkin macam kita juga, kita lebih daripada dia. Orang meniaga ayam ni, baru kemarin ada seorang tu minta tolong saya buat penawak sikit. Saya buat, saya semua boleh, serba boleh. Abang nak suruh apa? Nak minta penawak boleh, berubat saya boleh berubat. Nak pergi umrah, saya mutawif, abang nak apa? Orang mati nak uruskan jenazah pun saya boleh buat. Nak ceramah pun boleh, nak apa? Nak forum pun boleh, nak apa? Nak turun tikam pun boleh, tikam tak ada masalah. Ya, semua boleh buat, serba boleh, tak ada masalah. Nak gunting rambut, saya imam muda barber shop, saya boleh gunting rambut bukan setakat nombor 1, passion pun boleh. Nak buat sini bulat, nak buat dacing semua boleh. Abang boleh, nak apa lagi? Semua boleh. Buat bekam, saya boleh buat bekam. Aku puncher, saya boleh buat aku puncher. Benda yang kita ada kemahiran, kita buatlah. Rugilah ilmu ada tak buat, betul tak? Ngurut dalam proses. Tu nah. Ngurut tu kalau ngurut saja dia ada tempat-tempat dia kan, tapi dalam proses. Nak abang kata apa? Allah Ta'ala bagi buat. Semalam Ustaz minta tolong Ustaz, dia kata apa? Dia dah 2 tahun tak bersama isteri dia. Okey, dia orang buat dia, nafsu tak naik dua-dua. Saya kata tak kali tahu dah. 2 tahun. Kita kalau suami isteri 2 tahun buat apa? Kahwin lain. Siapa kata ni? Nak suruh ulang balik. Kalau isteri ada lah. Tak ada rekod ni, ada sampai lah. Nikah lain. Kata mandul lah, kata ni apa ni, jernih lah, apa tak cukup vitamin lah, macam-macam. 2 tahun. Bayangkan.
Nampak orang kita Allah uji dengan cara macam tu. Kalau hang bersyukur dengan dengan ujian Allah Ta'ala demikian rupa, Allah akan bagi keredaan. Sebab semalam saya mengajak dekat Taman Soroja, kitab penawar hati, kitab sana berkitab. Saya kebetulan terlintas berkenaan dengan marah, tajuk marah. Dalam kitab itu mengatakan, dalam hadis itu mengatakan, marah itu dia kena ada sabab, menggunakan kadar ikut akal dan juga syarak. Akal dan syarak. Marah menggunakan akal dan syarak. Sabak juga akal juga syarak. Marah itu dia kena tengok dalam keadaan dia. Hang marah, dia kata, Ustaz, dia tanya saya, Ustaz, saya geram kat dia, Ustaz, saya nak penampak tapi dalam hati, Ustaz, boleh tak boleh? Ustaz dia kata, lah penampak dalam hati tak apa, buat apa macam mana pun tak apa, jangan penampak betul ya. Bila penampak betul akan adanya bala dalam kitab tu abang. Betul lah, bala dia apa? Akan menjadinya pergaduhan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa dalam tu? Dia kata bahawa orang yang boleh mengawal kesabarannya daripada marah, Nabi kata la taghdab, jangan kamu marah, maka kamu akan mendapat kekuatan dan keredaan Allah di akhirat nanti. Oh. Sebab kita mati nak redha Allah tau. Tu. Bayangkan 2 tahun. Sebab tu nak sebut syukur ni dengan Allah Ta'ala bagi, bukan kita meniaga tadi buat nelayan, kita meniaga sebelah kedai ya, ikan dia ataupun meniaga nasi berlauk. Orang ni ramai, orang ni tak ramai, dia pergi jumpa Tok Bomoh kata dia tu buat macam-macam tu. Ada tak? Ada. Sedangkan dia masak tak sedap, mahal pula. Kawan sebelah ni sedap, murah pula. Lepas tu pergi jumpa Bomoh, kata dia buat. Tok Bomoh tu bagi garam lah, bagi duit shilling ke paku apa, lepas tu pergi tabuk dekat kedai dia. Kesian kat kawan tu, tutup rezeki dia. Orang mana? Orang kita. Berlaku kan, Langkawi bercambah Tok Bomoh. Tak dinafikan, itulah hakikat dia. Benda yang Allah bagi hang, tang tu rezeki hang banyak tu lah. Hang kena syukur. Kita dok baca ayat, dok tergantung selalu. Ayat apa tu? Ayat gantung. Ayat apa? Cuba baca tengok. Tahu tak? Ayat gantung. Tahu ayat gantung? Tak tahu. Ayat yang telah digantungkan di dinding kedai. Tahu ayat apa? 1000 dinar. Baca tengok. Tahu tapi tak reti. Dia gantungnya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ila al-akhir al-ayah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi pada dia rezeki yang melimpah ruah, jalan yang tak disangka-sangka. Dia gantung, dia baca tak? Dia gantung, disuruh kita baca ke dia nak baca? Dia kalau berniaga beli gantung. Orang yang gantung ayat 1000 dinar, niat dia gantung itu untuk tarik rezeki, hukum dia syirik. Memang ayat tu tak syirik, tapi perbuatan dia tu, niat dia tu gantung pasal apa? Nak orang melariskan kedai dia. Hukum dia syirik bagi dia. Kita tak syirik pasal kita nak pergi makan. Melainkan dia gantung itu untuk diamalkan dan dia baca, dan untuk orang amalkan, selesai. Daripada handuk gantung tu, biar handuk gantung kat badan, semua baca. Pergi dekat ya, apa ni, abang nak makan apa, ayah nak makan apa, ni baca dia dulu. Tak apa. Tak sungguh, kadang-kadang dia pun suka gantung, tapi dia pun tak tahu gantung tersebut merupakan benda tangkal. Kalau hang baca tak apa. Betul berlaku. Saya duduk Sarawak 8 tahun. Bukan setakat gantung ayat, macam-macam gantung. Pergi nak suruh berubat anak cucu dia, teriak malam-malam kan, pipi rumah dia. Sarawak kan faham kan, pipi nenek pergi tengok-tengok lah, dekat buayan gantung tangkal, dekat dada cucu dia bubuh surah apa, buku Yasin. Dekat tangan bubuh tali benang.
Saya kata nak buat boleh, tapi kena buang dulu. Saya kata marah kita balik. Macam mana kita nak buat? Sungguh kita ada tak lagi masih buat macam tu? Masih, tapi kurang. Dah tak nampak benang dan sebagainya. Kalau setakat anak buah tali tu, ambil tali kasut gantung, tak apa. Nak abang kata apa? Syirik kita kepada Allah Ta'ala. Macam mana Allah tak turunkan bala tadi? Minta rahmat Allah, nak masuk syurga, tapi dalam masa yang sama, wa may yattaqillah, ya Allah berikan aku. Dia sebenarnya benda itu perlu diamalkan. Satu surah, satu doa yang kita dok baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa baru. Betul ke doa makan? Nak makan baru kita baca. Cuba baca. Tahu? Baca? Tak tahu tak? Ajim. Dia tidak semestinya membaca ketika mana makan. Dia boleh baca selain daripada kita nak makan. Contoh, ni ilmu lah. Contoh, kita pi lah tak mana kita sebut, nak pi Padak Maya, nak pi ke bank ataupun My Group bank apa ke, kita pusing tak ada parking, pusing 2 kali tak ada parking. Nak baca apa? Nak baca apa? Bacalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Boleh tak boleh? Boleh. Baca tengok. Tengah bawa kereta ke dengan anak-anak, parking tak jumpa. Baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Anak tanya, ayah makan apa ayah? Buat tak saya? Saya tahu, saya buat banyak kali lah. Dia tengok, kata nak reverse. Cuba buat tengok. Buat 7 kali puji dia pun tak ada juga. Ustaz bohong ayat ni, dia kata. Sudah pula kita pula kena. Bawa kereta, bawa kena speed trap, roadblock depan. Allahu Akbar. Nak baca apa? Doa bukan tak? Sebelum tu baca doa apa? Waja'alna min baini aidihim saddaw wa lagi. Kita baca ayat tu kan? Allah barik lana tak pernah baca kan? Cuba try tengok. Allahumma barik lana fi maradaqtana. Sampai dia turun. Cek lesen. Allahumma barik lana fi maradaqtana wa qina azabannar. Dia pun sebut Allahumma barik lana fi maradaqtana wa qina azabannar. Kita kata lagi Allahumma. Pasal apa? Dia pun mengaji sekali dengan kita. Tu yang dia tahu tu. Dia tengok siapa yang kena kan. Lain kali Allahumma barik lana, dia pun Allahumma barik. Nak cik, sila bayar. Rezeki apa? Rezeki dia. Maknanya betul lah ayat tadi. Cuba try amal tengok. Sebab doa ni, doa kita duk baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Semuanya ayat-ayat kalam Allah yang betul-betul mukjizat. Cuma kita tak tahu ke mana kita nak gunakan ayat tersebut. Bila abang, ya ke tak? Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al, kita boleh baca lepas sembahyang, ya razaq 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 ya razaq. Boleh baca tak? Tak kisahlah. Boleh. Ya barik ke ya beri ke tak apa. Ya beri pun tak apa. Ya latif ya latif. Kalau Pak Sumit dia suruh amalkan lepas sembahyang, Pak Sumit dia suruh amalkan lepas sembahyang 11 kali ya latif ya latif. Baca ya latif ya latif, letak kat dada. Wahai Allah yang maha lemah lembut. Boleh. Ya bari pun boleh, tak ada masalah. Tak apa, kita belajar nanti 99 nama Allah Ta'ala. Setiap tu dia ada huraian dia. Kalau dipanggil lagi lah no. InsyaAllah lepas tengah. Nah, sebab itulah benda kalau tengok Ustazah Asma Harun, dia suka bila ceramah dia akan sebut ya bari. Dia beritahu kan, ya latif. Allah yang maha ya karim, Allah yang maha ya adil. Nampak tak? Sebab apa? Dia nak kaitkan supaya kita nampak sifat Allah Ta'ala. Nampak sifat Allah Ta'ala. Seronok kalau kita belajar Asma'ul Husna. Dulu di sekolah dulu, lepas sembahyang, nas'aluka ya. Dulu di sekolah buatlah dulu. Ada kan? Di sekolah kan?
Dekat sini? Di tangan sekolah pasal cikgu suruh. Tak, di asrama nas'alu. Ingat tau. La. Tak ada. Tapi bagus dengan kaedah la ni, orang lagu dia macam-macam. Ya bari, kan dia intonasi dia tu sebab nak bagi mudah kita ikut buat, insya-Allah. Sebab itulah benda yang teknologi digital hari ini kita kena guna, manfaatkan benda-benda yang itu yang semanfaat untuk diri kita. Allah bagikan segala-gala kemudahan kepada kita, nikmat. Dulu kita nak menikah, minta. Ni saya nak tanya ni, menikah dulu minta kat mak ke atau mak cari ke kita cari? Kita cari. Mak ada pilihan dia. Kita pun ada pilihan kita. Kita nak ikut pilihan siapa? Nak dengar, nak tengok jawab apa? Pilihan kita. Pasal apa tak ikut pilihan mak? Tak segak. Mengaku tak apa. Nak tahu tu ya. Sebab pilihan Allah Ta'ala dengan pilihan kita, mana pilihan yang lebih baik? Pilihan Allah. Sebab Allah tahu pasangan kita tu macam mana. Kalau pilihan kita mengikut hawa nafsu, pilihan Allah, kan dalam hadis kata apa? Yang copek mata dan sebagainya kan. Sebab apa? Lebih baik. Sebab agama dia lebih penting. Sebab Allah tahu siapa dia. Kita akan melihat dari segi hawa nafsu. Hawa nafsu bukan benda tu saja. Hawa nafsu ni benda keinginan, kena faham. Lapak tak saya nak tanya? Jujur jawab, lapak tak? Lapak tu apa dia? Nafsu. Saya pun lapak. Nak bak sungguh. Tu nafsu. Mana itulah kata nafsu, bukan benda tu saja. Tu kata nafsu. Ibu-ibu nak tanya. Nah, dalam almari baju, berapa almari baju tu? Almari ada berapa, ada baju. Berapa almari sedang cerita untuk baju ibu-ibu? Nampak tu. Siapa beli? Beli sendiri. Laki tak lagi Wow. Api dah kata. Dulu pergi SOP tak boleh nak pakai, tak boleh nak test baju. Betul tak? Tapi pegang boleh. Dia sama, pegang patut pegang, tak boleh kan? Pegang boleh, test baju tak boleh. Lah dah boleh test. Berapa almari pula? Pasal apa depa 5 almari? Ayah berapa almari? Nampak? Tak ada. Belakang pintu gantung. Paku. Sebab dalam pun tang tu. Sampai tahap tu kadang-kadang dekat tingkap nampak 3 segi. Pasal apa? Tak ada ruang. Orang lelaki dia mudah kan? Tak payah sangkut apa, campak dia gantung. Orang lelaki cukup mudah. Orang lelaki dia pakai baju hari ni, bila nak tukar? Esok pakai baju ni tak? Dia boleh pakai lagi baju ni? Berapa hari boleh pakai? 3 hari. Orang perempuan balik dia buka, dia kan baju lainnya, dia tak boleh pakai baju tu. Betul tak? Tu yang 5 almari. Kita bukan cakap satu almari, tak ada almari pun tak apa. Kadang-kadang selik jugalah celah dia pun punya almari. Pasal apa? Kita jenis lipat, gulung semua. Nampak? Mewahnya kata Rasulullah umat yang akan datang. Betul. Tu dalam hadis Nabi. Saya cakap tu bukan cakap saja. Semua ada hadis semua tu. Sebab bila sahabat tanya kepada Rasulullah, umat yang akan datang cukup. Nabi kata, umat hang zaman hang lagi bagus daripada akan datang. Pasal apa? Pertama dia kata, umat yang akan datang mereka mewah, pakaian silih berganti. Betul tak saya tadi? Mengaku tadi. Betul lah. Mengaku. Silih berganti. Lepas. Yang kedua, Rasulullah kata apa? Umat yang akan datang ini mereka mewah dengan makanan. Nampak tak cakap lagi dah, betul dah. Nak kata makan tu mewah. Makan tak ada habis. Sampai pula makanan yang kedua. Tak ada makanan kedua habis. Sampai pula makanan yang ketiga. Kadang-kadang atas meja tu, ikan apa dah? Ikan syakap 3 rasa. Sotong tepung. Apa lagi? Ketam bakar. Sosis. Apa lagi? Nasi goreng. Udang lagi. Udang masak sos. Gulai kampung. Malam ni apa dia?
Tak tahu juga. Aduh, boleh, tak ada masalah. Kita malam ni. Malam ni mewah tak apa. Nabi tak larang, Nabi habaq saja. Mewah, tak apa, makan lah. Bukan nak kata tak boleh makan, boleh makan. Nak abang kata Nabi kita mewah. Betul, silih berganti. Datu meja tu tengoklah bersusun, tambah-tambah lah, pattern lah. Shell out. Apa ada adalah shell out? Sotong, udang, ketam, siput, lagi beronok pun ada. Siput semua, udang, apa lagi, sayur, jagung, apa ni hijau, sayur hijau nama apa, brokoli. Oh, batu buh pula tu. Oh, sedap tak? Sedap lah. Dia tak tahu dia boleh kena go out tu. Sedap tak apa. Penyakit-penyakit nak abang kata mewah. Yang ketiga kata Rasulullah, mereka menghiasi rumah mereka seperti mana kelambu yang mewah. Kelambu ni nak abang perhiasan rumah. Kan? Langsiak dia. Tu dia bertukar setiap kali setahun. Setahun sekali. Tahu langsiak tu apa dia? Siapa yang tukar? Orang perempuan. Saya tak kata, ayah kata tadi. Saya bak ya. Bini kita pun sama. Nah, langsiak nak tukar sedia. Cat nak buh lain. Sofa baru, TV baru, semua bini baru semua baru. Tu Nabi kata mewah, sungguh-sungguh mewah. Betul Nabi kata. Tak dinafikan. Tetapi kita lihat tiga perkara tadi. Yang pertama pakaian, saling bertukar-tukar. Tetapi solat kita tengok 5 waktu, tak pernah tepat pada waktu. Ada saja sat lah, tunggu sat lah, tak apa, ada masa lagi lah. Lepas tu qada boleh lah. Betul tak? Nabi kata, bukan saya kata. Saya bagi okey, bagi dulu. Lepas tu baru bagi tahu dia punya apa yang berlaku. Yang kedua, ni saya potong-potong ni. Yang kedua apa dia tadi? Yang kedua apa dia? Tahu tak yang kedua? Tahu apa dia? Nasib. Okey. Yang kedua makanan. Oh, mewah-mewah. Malam ni pun mewah. Tak apa, kita makan balonnya. Yang penting kenyang. Mewah-mewah. Tetapi nak solat duha 2 rakaat pun alah. Betul tak? Rezeki Allah bagi kita makan sampai mewah, sampai go out, sampai ketak tangan tu. Ketak tangan. Tak tahu ketak tangan apa dia? Handsome. Kena handsome tu sampai nak pegang, nak makan juga tu. Lala tu. Lala terkelepiak. Dia kulit saja. Isi terpelantin. Masuk dalam cawan sebelah. Pegang lala kulit saja. Tak ada isi dah. Orang tu kata, mana ni? Mana? Isi dia mana? Lekat dalam cawan kawan tu. Nak abang kata apa tu? Mewahnya kita semayang duha 2 rakaat ni lah, susah sangat lah. Terbit matahari, mayang 2 rakaat. Kalau rajin buat 4. Apa 2 pun tak rajin, tak mana buat 4. Mula dengan 2. Buat istiqamah. Dia akan buat sentiasa. Dia akan rasa kekok kalau tinggal. Dan yakin buat dengan sebab kunci perniagaan, kunci kejayaan Allah Ta'ala bagi dah, Nabi bagi dah. Apa dia? Solat duha. Punca rezeki. Cuma nak mai rezeki tu, dia tak abang bila. Tapi hang buat tak? Hang buat. Tapi dia nak mai bila? Dia akan mai. Yakin dan saya nak abang tak reti. Tapi benda yang kita pernah buat, saya pernah buat, kita tahu apa yang kita dapat. Mayang duha 2 rakaat. Kalau tak ada sangat, buat sebelum zuhur. Masa cukup panjang Allah Ta'ala bagi. Tak boleh buat mula-mula matahari naik pukul 8.30, pukul 9. Buat pukul 10. Kan? Kalau pukul 10 tak ada, dia kalau contoh kita kerja makan gaji kan. Kadang-kadang dia akan bagi masa. Dia bila kita mula-mula kerja kekok, bila kita dah tahu kerja tu, kita tahu nak curi masa. Baru ni saya kerja sekejap di UM. Kerja 2 bulan lah. Ganti mak mengandung. Kawan kata, Ustaz pergi lah kerja tu. Boleh lah, dah tak ada apa. PKP tak boleh pergi mana? Duit tak masuk. Nak makan apa? Siput lala pun tak ada. Kan? Pergilah sana. Mula-mula kerja saya tak buat sembahyang duha dah. Pasal kita baru masuk tau.
Tak tahu, takut nanti keluar angin pemarah kita pula. Kan? PPP tu, lepas tu hari ketiga saya nampak tak ada masalah, aku keluar pun tak apa, depa tak kata apa. Lepas tu jadi konsisten balik sembahyang duha, Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki. Gaji saya yang bulan 9 tak masuk lagi. Tu rezeki dia tu. Cuba buat tengok. Rezeki dia main kemudian memang lewat, tetapi ada benda lelek yang masuk. Tapi kalau dia masuk, jadi macam mana? Kaya dia no. Bukan takat daging no. Sup gearbox kita bawa malam ni. Nak buat kata apa? Tu. Kuasa sembahyang duha. Sungguh saya tak mau abang lebih, tapi sungguh saya nak abang, saya kata riak, tapi benda betul. Buat saya nak abang tak boleh. Sagi minta kat saya pula, pergi buat sendiri. Ibu-ibu buat, ayah yang buat, insya-Allah dapat dari situ. Yang ketiga, kelambu. Sebab apa sebut kelambu? Kelambu ni kira memang kelambu Kaabah ni ibarat macam aircon pun ada kipas, tilam kita duduk tenggelam bungkuk. Nampak batang hidung ya. Pasal apa? Mahal punya tilam. Kan, nak bak kata selesanya di rumah kita, tapi nak sembahyang tahajud 2 rakaat tak menggit. Syok. Selesa. Nyaman pala. Orang Sarawak kata nyaman pala. Saya boleh cakap Sarawak, tapi kalau saya cakap sekarang, dia kekok. Pasal apa? Dia tak kenal kan gu dia. Dia kenal dengan gu. Saya boleh cakap Sarawak. Saya boleh cakap Sarawak. Saya duduk 8 tahun, saya praktik cakap Kelantan saya boleh. Lah saya tak boleh cakap, tapi kalau ada orang Kelantan saya boleh cakap Kelantan. Kalau Sabah saya boleh cakap, tapi boleh cakap bah-bah je. Pasal saya tak pernah duduk di Sabah, tapi bah-bah tahulah. Nak abang kata apa? Itu ilmu Allah Ta'ala. Tapi kita mewah dalam keadaan kita nak bangun 2 rakaat untuk sembahyang tahajud pun tak boleh bangkit. Sayang tak? Sayang. Allah dah bagi, rupa-rupanya Allah bagi itu, Allah nak kita fikir apa yang perlu kita buat. Tak susah pun. Pertama apa tadi? Yang 3 tadi apa dia? Nabi suruh apa? Ulang nak tutup, tak mau tutup. Ini terpanjang pula. Sebelum idea lain main, abang cepat. Kalau idea lain main, dia tambah pula masa ni. Tak makan daging kita. Apa dia? Baju, pakaian, makanan. Satu lagi? Kelambu apa? Okey, pertama pakaian. Masuk pakaian dikaitkan dengan apa tadi? Dengan solat. Yang kedua, makanan dikaitkan dengan apa tadi? Duha. Yang ketiga, kelambu kait dengan tidur. Kelambu memang tidur. Dengan solat tahajud. Kelambu dengan toto. Nak buat kata tu, ya Allah Ta'ala yang Nabi bagi tu. Dia bagi perumpamaan, dia kias balik. Itu semua nak bagi kita bagi elok ya sebenarnya. Sebab Nabi rindu kita dekat syurga. Nabi rindu kita dekat syurga. Tu sebab setiap kali kita sallu alaihi, kan, sallu alaihi, sallallahu alaihi wasallam. Dengar sallu alaihi, jawab. Sebab Allah Ta'ala ada lantik satu malaikat, seorang malaikat. Tugas dia apa dia? Hang ambil kiriman salawat dia ini, salam dia ni, sampaikan kepada Rasulullah. Maksudnya Nabi tahu kita duk sebut dia selalu. Allahu Akbar. Malaikat ada. Sebut je malaikat. Dia bukan macam kita kena naik tunggu bot 12.5 boleh naik pergi seberang, pergi habaq kat dia. Tak. Malaikat ni Allah Ta'ala nanti memang kuasa dia. Sallu alaih sampai. Sallu alaih sampai. Sallu alaih sampai. Maknanya Nabi tahu kita duk kirim salam dekat dia. Allahumma salli ala sayyidina. Tu rindunya Rasulullah. Sebab tu doa Rasulullah ketika mana Allah tanya, wahai Rasul, kamu nak minta doa apa? Nabi-nabi yang sebelum sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua nabi Allah Ta'ala dah bagi, dah perkenankan doa. Kira dah habislah senang cerita. Sampai dekat Nabi simpan satu doa. Doa tu Nabi simpan ketika mana? Di padang mahsyar. Apa dia? Syafaat. Nampak tak? Nak abang kata apa? Sayang kat kita sampai tahap tu sekali. Tu, kita di syurga nanti, Nabi nanti, bila sampai dekat Nabi tu panjang pula lah bab padang mahsyar. Tapi saya duk teringat nampak makanan tadi lah.
Di padang mahsyar nanti, kita akan berduyun-duyun pergi jumpa nabi ke nabi. Depa tak boleh bagi syafaat nabi-nabi yang lain sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi dia akan pohon kepada Allah. Maka masuklah daripada kalangan umat dia dulu. Kita untung tak? Untung last kali barulah umat yang sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk syurga. Maknanya kita akan masuk syurga tak? Kita pasti akan masuk syurga, cuma cara masuk syurga itu berlainan. Sebab kita ada di azab dulu. Azab tu tengoklah keadaan dia, cepat lambat, cepat. Itu sebab doa-doa antara kita lah, insya-Allah mustajab doa, sentiasalah istiqamah atas jalan Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. InsyaAllah yang mana baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Sama-samalah kita meningkatkan iman kita untuk sama-sama kita bertaqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Program macam ni, kuliah macam ni lah yang disukai oleh malaikat. Malaikat dia memayungi sayap dia. Apabila satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cerita dia, bila Allah Ta'ala nak masukkan orang yang dalam majlis ilmu dalam syurga, ada seorang lelaki yang lalu melintasi majlis taklim. Kan, bila ditanya, maka Allah kata, hang ambil dia juga masuk dalam syurga. Maknanya kalau ada orang lalu, dia singgah pergi belayak, maka dia juga dikira sebagai mendapat rahmat dalam majlis ilmu. Maknanya lepas ni kalau kita nak pergi majlis ilmu, pergi belayak, confirm dapat. Dapat tak? Dapat. Sebab dia melintasi dalam majlis ilmu. Nak abang kata apa? Sampai tahap tu sekali, nak kita masuk syurga. Senang cerita. Nak juga bagi kita rahmat. Sampai tahap tu, ayah-ayah, ibu-ibu panggil budak-budak, mereka tak mau masuk dalam, tentu permulaan duduk tang depan tu. Dapat tak? Dapat. Apa lagi antaranya? Ni, buka speaker tu. Dalam nak buka ke dalam saja? Ada. Buka. Kira apa? Buat. Saya cakap kira apa? Pasal saya bukan orang sini noh. Senang kata noh. Aku duduk sini kenal lagi lah. Tak ulang. Kira apa? Contoh, saya khutbah Jumaat, saya direct lah. Saya direct. Baru ni pun saya direct. Saya direct dengan kampung saya. Dia panggil kita. Kita jenis, kita lama selalu duduk tengok tag. Ikut sangat tag lah. Sebab ikut tag khutbah ni sebenarnya, kalau perasan musim pandemik ni, cuba ayah-ayah baca tengok tag khutbah tu. Dia tak ada feel. Pernah baca tak? Dia skip tu apa dia? Dia potong. Sungguh memang dia potong. Sebab kerajaan kata kena hadkan masa. Khutbah tu sesuai untuk berapa belas minit, dia potong jadi 10 minit. Bila baca mana dia? Dia hilang feel tu. Sungguh. Baru ni saya baca tentang Rasulullah kan. Baca-baca, saya kata saya hari ni tak baca tag khutbah, tapi tajuk macam tag khutbah, saya kata gitu. Boh. Saya boh sungguh. Ni nak boh pula ni. Kalau dia panggil kali ni saya nak boh. Bukan nak boh tu nak kutuk dia pada. Saya kali ni kalau dia panggil saya niat dalam hati, saya memang nak bubuh tu, nak bagi peringatan kepada orang masjid dengan anak qaryah. Antara pengurusan masjid, antara keuangan masjid, hang duk berkira, memang saya nak buh kali ni. Bukan nak buh, nak bagi peringatan. Kadang-kadang kita anak qaryah kan, duit yang kita bagi hang kena manfaatkan pada tu, bukan disimpan. Ni kadang-kadang berkira simpan kan, orang susah tapi bagi dan sebagainya. Itu yang kita kadang-kadang kita dengar, sebab di bawah qaryah ni depa punya tanggungjawab. Allah Ta'ala akan tanya. Tu kira kali ni kira saya nak pergi tu, kira niat gitu. InsyaAllah mudah-mudahan kalau Allah izinkan. Kalau hari tu Allah izinkan, maksudnya Allah izinkan lah. Saya bercakap kalau tak izinkan, tak ada. Mungkin hari tu hari yang pertama dan terakhir untuk saya kot. Cerita dia kan. Kita tak tahu. Wallahu alam. Baik, takat saja. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil min 'ibadika shalihin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum.